Dah. Mana Linda? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha
anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita kelas online, dan hari ini tajuk khas iaitu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang akan menentukan masa depan kita, bukan di dunia sahaja, tapi lebih besar daripada itu, masa depan kita di akhirat besok. Tajuk ni kalau kita tak faham dan kalau kita tak ikut apa yang Allah tetapkan, maka semua amalan kita, solat kita, puasa kita sia-sia. Semua tadabbur kita sia-sia. Tajuk ini ialah bagaimana selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Tajuk ini adalah berdasarkan daripada surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6 yang biasa kita dengar dan biasa kita baca. Dalam surah At-Tahrim, surah 66 ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghilaz shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sebagaimana ayat yang Allah mulakan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka ayat ni pun sama sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Mas'ud. Apabila Allah sebut wahai orang beriman, maka kata Abdullah bin Mas'ud, far'i sam'aka, maka fokuskan bagi tumpuan pendengaran engkau, fa innahu amrun khairun yu'mar bihi aw syarrun yunha anhu. Kerana selepas Allah sebut wahai orang beriman, ada kebaikan yang Allah nak kita lakukan supaya kita dapat kebaikan tersebut, ataupun ada syar, ada kejahatan, ada keburukan yang Allah nak larang supaya kita jauhkan daripada keburukan tersebut. Jadi dalam ayat ini, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Sebelum kita tadabbur ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, saya nak tanya satu soalan kepada semua. Kalau ada mak bapak yang sanggup membiarkan anaknya terbakar dalam api kat dunia, kita nak kata apa kepada ibu bapa ni? Ada api di sebelah anaknya tapi dia biarkan. Kita nak kata apa kepada ibu bapa yang bersikap demikian? Pertama, memang tak ada lah. Kalau ada, kita kata mak bapaknya adalah gila ataupun tak siuman. Sebab tidak ada mak bapak yang nak anaknya terbakar dalam api. Anaknya kena panas pun mak bapak tak sanggup membiarkan anaknya dalam bilik yang tidak ada aircon. Pun ramai mak bapak tak sanggup membiarkan anaknya dalam bilik yang tidak ada kipas. Pun ibu bapa tak sanggup. Apatah lagi membiarkan anaknya berada dalam api. Hanya orang gila sahaja. Dan bahkan orang gila pun tak sanggup melihat anaknya berada dalam api. Sebab tu orang gila sendiri pun tak masuk api walaupun dia gila, sebab dia tahu api tu panas. Jadi kalau manusia dengan api dunia pun tidak sanggup melihat anaknya dicampak dalam api ataupun berada di tepi api, maka sepatutnya ibu bapa lagi tidak sanggup melihat anaknya berada dicampak oleh Allah dalam api neraka. Sepatutnya. Tapi kita tengok realiti kehidupan manusia hari ini, berapa ramai, bahkan majoriti ibu bapa membiarkan anaknya dicampak dalam neraka, membiarkan anaknya akan dibakar dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah batu dan manusia. Berapa ramai manusia. Kalau kat dunia dibiarkan anaknya terbakar,
kita kata bapa itu tidak siuman, bapa itu tidak waras. Maka sebenarnya berapa ramai ibu bapa yang lagi tak siuman, lagi tak waras kerana membiarkan anak-anaknya akan dibakar, dicampak dalam api neraka yang bahan bakarnya adalah kayu, bahan bakarnya adalah batang tubuh manusia. Bukan kayu, bukan minyak, bukan petrol, bukan gas. Tapi bahan bakarnya adalah batang tubuh manusia dan juga batu. Jadi batu yang begitu keras, begitu pejal, yang tak boleh dibakar kat dunia, terbakar satu hutan, batu tak terbakar sebab batu tu keras dan pejal. Tapi di akhirat besok, batu yang pejal, yang keras, yang tidak terbakar itu akhirnya menjadi bahan bakar dalam api neraka. Jadi berapa ramai ibu bapa yang tak waras, berapa ramai ibu bapa yang tak siuman, membiarkan anaknya waras. Walaupun nampak ibu bapanya cerdik, banyak buat maksiat. Sebenarnya inilah ibu bapa yang tidak waras, ibu bapa yang tidak siuman, ibu bapa yang memang bukan setakat tidak menjaga anak-anaknya daripada api neraka. Ibu bapa yang puasa, ibu bapa yang pergi haji dan umrah, membiarkan anaknya akan dicampak ke dalam neraka. Sebab tu Allah sayang kepada manusia, Allah sayang kepada anak-anak kita semua, maka Allah turunkan ayat ini, surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Kita tengok apa dia antara pengajaran daripada ayat surah At-Tahrim ayat ke-6. Jadi kita bagi dua. Kelas hari ini kita bagi dua. Satu, huraian dan pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Yang kedua, bagaimana cara langkah-langkah untuk kita selamatkan diri kita dan anak-anak kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tadabbur surah At-Tahrim ayat 6. Rasanya kita pernah tadabbur surah ni. Surah ni daripada surah ayat ni daripada surah At-Tahrim ayat 6. Rasanya pernah kita tadabbur dalam kelas yang lain. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu wahai orang-orang yang mereka beriman. Jadi bila Allah sebut wahai orang beriman, makna Allah nak bagi tahu bukan untuk semua orang. Ini adalah khusus untuk mereka yang mengaku beriman kepada Allah. Dan bila mengaku beriman ada tuntutannya, iaitu mereka taat kepada semua perintah Allah. Jadi siapa yang beriman kepada Allah, siapa yang beriman kepada hari akhirat, wajib dia mentaati perintah Allah. Dan antara perkara yang dia wajib ialah mendengar apa yang Allah nak bagi tahu. Sebab apa yang Allah nak bagi tahu selepas ini adalah berkaitan dengan iman kamu. Kata ulama, tanda kamu benar-benar mengaku beriman ialah tanda kamu benar-benar mengaku beriman ialah kamu mendengar apa yang Allah nak cakap. Sebab sekarang Allah panggil orang yang mengaku beriman. Jadi kalau kamu beriman, tandanya apa? Kamu perhati apa yang Allah nak cakap. Satu. Yang kedua, kamu bersedia untuk melaksanakan perintah Allah yang akan disebut selepas ini. Sebab melaksanakan perintah Allah selepas ini, itulah tanda dan bukti kamu beriman. Dan sebaliknya, kalau kamu tak dengar, ataupun kamu tak faham, ataupun kamu dengar dan faham tapi tak laksanakan, itulah bukti, itulah tanda sebenarnya kamu tak beriman kepada Allah. Jadi Allah nak pembuktian. Bukan semua iman tu bukan setakat dakwaan. Kalau setakat dakwaan, kita sama dengan orang munafik. Wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Allah menempelak orang munafik. Ada segolongan manusia yang munafik, mulutnya mengaku beriman,
wa ma hum bimu'minin, tapi Allah kata hatinya tak beriman. Apa bukti? Antaranya tanda perintah Allah, ya Allah sebut selepas ya ayyuhallazina amanu, mereka tak faham, mereka tak nak dengar. Kalau mereka dengar, mereka tak nak laksanakan. Jadi kalau kita yang sedang belajar ni, sedang tadabbur ni, mengaku benar-benar beriman, wajib kita perhati apa yang Allah nak cakap selepas ini, dan wajib kita faham dan amalkan. Itulah pembuktian keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata, wahai orang yang mengaku beriman kepada aku, mengaku beriman kepada Al-Quran, mengaku beriman kepada hari akhirat. Apa dia? Qu anfusakum. Jagalah anfusakum, diri-diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu. Jadi bila sebut ahli keluarga, makna anak, bahkan termasuklah isteri, anak, dan termasuk juga cucu. Jadi ayat ni Allah sebenarnya tuju kepada siapa ni? Pertama kepada orang beriman, yang kedua kepada ibu bapa. Kepada ibu bapa. Jadi Allah kata, wahai orang beriman, jaga diri kamu. Tak cukup kamu jaga diri kamu, tak cukup. Bahkan Allah kembarkan, dalam kamu jaga diri kamu, wajib kamu jaga ahli keluarga kamu. Makna apa tu? Makna apa tu? Maksudnya ialah, kalau kamu jaga diri kamu dan kamu biarkan ahli keluarga kamu buat maksiat, sebenarnya kamu belum beriman kepada Allah. Sebenarnya diri kamu pun kamu tak jaga. Sebab ada sebahagian ulama tafsir mengatakan, sebenarnya ahli keluarga kamu ni adalah termasuk anfusakum. Ahli keluarga kamu ni sebenarnya adalah termasuk anfusakum. Sebab anak-anak kamu daripada sulbi kamu, daripada keturunan kamu. Jadi mereka tu seolah sebahagian daripada kamu. Jadi kalau kamu tak jaga mereka, sebenarnya kamu tak jaga diri kamu. Jadi bila tak jaga diri kamu, sebenarnya kamu bukan orang beriman. Dan kamu akan dicampak dalam neraka. Okey? Jadi pengajaran setakat ni apa dia? Allah, kewajipan kita sebagai orang beriman, pertama, kewajipan kita sebagai orang beriman, bila mengaku beriman, wajib memerhati setiap ayat-ayat Al-Quran. Sebab ayat Quran ni khusus untuk orang beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Satu, wajib kita menghayati. Kalau kita tak menghayati, baca saja, kita tak beriman. Yang kedua, Allah nak beritahu, Islam mengajar kita supaya jangan jaga diri sahaja, jangan pentingkan diri sahaja. Islam mengajar kita, selepas kamu beriman, selepas kamu solat, pedulikan orang lain. Dan orang lain yang paling penting dalam hidup kamu ialah orang yang paling dekat dengan kamu. Ahli keluarga kamu, anak kamu, isteri kamu, cucu kamu. Jadi siapa yang solat seorang-seorang, pergi haji seorang-seorang, pergi kelas, pergi masjid, tapi tak peduli anak, orang ni sebenarnya dia tak akan selamat daripada neraka. Dia tak akan selamat daripada neraka. Dan kalau kita tengok, ramai orang pergi masjid, pergi haji, pergi umrah, anak buka aurat. Pergi kelas agama, anak berpacaran. Sebenarnya mak bapak macam ni tak akan selamat daripada neraka. Walaupun dia kaki masjid, walaupun dia salat 5 waktu di masjid, walaupun dia selalu pergi umrah, walaupun dia bersedekah, dia sebenarnya tak selamat daripada neraka. Sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan perintah Allah dengan sempurna, dengan lengkap. Dia hanya pentingkan diri, dia hanya selamatkan diri sahaja. Sedangkan Allah kata, wow ni makna apa? Serentak. Anak kamu pun wajib kamu selamat. Kalau kamu solat, kamu kena pastikan anak kamu solat. Kalau kamu tutup aurat, kamu kena pastikan anak kamu tutup aurat. Kalau kamu tak pakai seluar ketat, kamu kena pastikan anak kamu pun tidak pakai seluar ketat.
Kalau kamu pastikan kamu tak membuang masa, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah, kamu kena pastikan anak isteri kamu juga tidak kufur kepada nikmat Allah, sentiasa mensyukuri nikmat Allah. Barulah kamu akan selamat daripada neraka. Sebab tu saya kata ayat ni sangat penting dalam kehidupan kita. Ayat ni lagi lebih bahaya daripada amaran COVID-19. Semua satu dunia takut pada COVID-19. Tapi hampir satu dunia tak takut pada neraka Allah. COVID-19 adalah hanya satu amaran Allah, bukan azab. Bukan azab. Sampai satu masa dia akan hilang, dia akan berlalu. Tapi api neraka ni dia boleh kekal. Siapa yang masuk dalam neraka dia boleh kekal, dia tak akan berhenti, dia tidak akan berlalu, dia tak akan hilang. Jadi ini sebenarnya lagi penting kita jaga diri kita, keluarga kita daripada neraka, daripada kita jaga anak kita, isteri kita daripada COVID-19. Berapa ramai yang pakai topeng, pakai penutup muka, tapi dia buka kepalanya, dia mendedahkan kepalanya kepada api neraka. Maknanya bagi mereka COVID-19 lebih bahaya daripada api neraka Allah. Sebenarnya orang macam ni tak beriman kepada Allah. Jadi Allah kata jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada neraka. Bagaimana nak jaga? Nanti kita akan sebut. Nar, api. Kemudian Allah nak sayangnya Allah pada kita, rahmatnya Allah pada kita. Pertama Allah larang, Allah arahkan supaya kita jaga diri kita dan ahli keluarga daripada neraka. Satu. Yang kedua, sayangnya Allah pada kita, rahmatnya Allah pada kita, Allah beritahu betapa panasnya neraka tu. Supaya apa? Supaya kita lagi takut dan lagi kita elakkan. Panasnya api neraka Allah gambarkan dalam bentuk apa? Waquduhan nas. Bahan. Waqud, bahan. Bahannya, kita kalau kat dunia, bahan api itu adalah kayu, daun kayu, itu pun kita tak sanggup dibakar. Tapi api neraka ni apa bahannya? An-nas, manusia. Manusia mana ni? Manusia yang tak beriman kepada Allah. Jadi semua orang kafir, semua orang munafik, semua orang yang salat tapi berpura-pura, mereka sebenar menyediakan diri mereka untuk menjadi bahan bakar neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Apa lagi bahan bakarnya? Wal hijarah, dan batu. Jadi kenapa batu? Kata ulama, Allah nak bagi tahu, satu, Allah nak menghina manusia. Kalau batu ni tempat kita pijak, tempat kita bahan untuk kita buat rumah kan, maka Allah nak bagi tahu manusia ni bila tak beriman kepada Allah sama taras dengan batu. Sama taras dengan batu. Bahkan Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, summa qasat qulubukum ba'da zalika fahiya kal hijarah. Hati manusia selepas dia engkar kepada Allah, hatinya keras. Dan keras hati manusia ni sama kal hijarah, seperti batu. Dalam surah Al-Baqarah. Fahiya fahiya kal hijarah au ashaddu. Dalam surah Al-Baqarah ni, surah tak ada. Mic habis ke? Tu? Allah berfirman, Allah kata, ini berkenaan dengan apa ni? Hati-hati Bani Israel, hati-hati orang Yahudi. Bila mereka engkar perintah Allah, Allah buat perumpamaan.
Summa qasat qulubukum, kemudian hati mereka keras. Maka hati mereka nak gambarkan hati itu keras seperti apa? Kal hijarah, sama seperti batu. Jadi Allah tak kata seperti besi. Sebab besi kerah macam mana pun boleh dilembutkan. Tapi batu kerah macam mana pun dia tak boleh jadi lembut. Kadang-kadang kita pecahkan batu. Kita pecahkan batu tapi dia tak jadi lembut. Dia mungkin boleh pecah tapi tak mungkin lembut. Jadi Allah kata manusia bila keras dia seperti batu, dia tak akan lembut. Au asyaddu qaswah, ataupun lebih keras daripada batu. Batu ni keras-keras batu kadang-kadang keluar air, kan? Kadang-kadang keluar daripada celah batu keluar air. Walaupun batu tu keras, tapi hati manusia bila keras tak mengalir air mata. Buat dosa berpuluh-puluh tahun, bila diperingatkan tentang azab Allah, tentang neraka, langsung tak menitik air mata. Baca Quran satu sekali khatam, 30 juzuk, tapi setitik air mata pun tak mengalir. Maknanya apa? Lebih keras daripada batu. Batu ni kadang-kadang jatuh. Sebab apa? Terjatuh sebab min khasyatillah. Sebab takut, gerung kepada Allah. Walaupun batu keras. Tapi manusia, sekerah manusia, tak pernah tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah nak beritahu manusia ni sampai tahap sama taraf dengan batu ataupun lebih teruk. Iaitu kalau batu jadi bahan bakar, manusia pun sama. Kemudian yang kedua, Allah nak menghina manusia, iaitu ada yang manusia sembah berhala. Dan berhala tu biasanya daripada batu. Jadi Allah nak menghina manusia yang menyembah berhala. Tengok, Tuhan yang kamu sembah sepatutnya boleh selamatkan kamu sebab dia Tuhan. Bila kamu dibakar, Tuhan yang kamu sembah ni iaitu berhala yang dibuat daripada batu sepatut boleh selamatkan kamu. Tapi tak, Allah nak menghina. Tuhan yang sepatut selamatkan kamu, rupa-rupanya dia pun dibakar. Dia pun bakar. Okey? Jadi Tuhan yang disembah tu, iaitu berhala, sepatut boleh selamatkan manusia. Tengok-tengok dalam neraka, kamu aku sembah kamu, sepatut kamu selamatkan aku. Rupa-rupanya kamu sama-sama dibakar dan aku tak boleh selamatkan kamu, kamu pun tak boleh selamatkan aku. Mana aku dengan kamu 2 kali 5. Ini bentuk penghinaan. Jadi betapa panasnya neraka, dia bahan bakarnya adalah batu yang keras dan juga batang tubuh manusia. Kemudian Allah nak bagi tahu neraka tu. Jadi pengajaran kedua di sini apa? Iaitu api neraka yang Allah suruh kita jaga ni, jaga diri, jaga anak, jaga isteri daripada neraka, dia terlalu panas. Jadi kalau kat dunia bahan bakarannya kayu pun kamu takut. Anak kamu terbakar sikit je, terus kamu usahakan dan kamu bawa pergi ke hospital untuk selamatkan dia. Maka macam mana kamu boleh biarkan anak kamu dicampak dalam api yang berpuluh kali ganda panasnya? Kemudian azabnya dalam neraka juga Allah beritahu apa? Alaiha, penjaganya. Penjaga neraka tu ialah malaikat. Yang pernah kita hurai, Az-Zabaniyah. Allah sebut dalam surah Al-Alaq, falyad'u nadiyah. Kalau kamu dicampak dalam neraka, Allah perli, panggillah penolong kamu, panggillah ahli parlimen kamu, panggillah ahli-ahli parti kamu untuk selamatkan kamu. Dan kami sanad'u Az-Zabaniyah, kami pula kata Allah akan panggil Zabaniyah. Zabaniyah ialah malaikat penjaga neraka. Apa sifat Zabaniyah? Sifat Zabaniyah ialah ghilazun, satu, keras hati. Makna dalam hati penjaga neraka ni tidak ada sedikit pun rahmat. Allah cabut terus. Mana kalau dia pukul, dia belasah sampai terbakar hangus, sikit pun tak kesian. Kemudian ditukar kulit baru, dia akan bakar lagi sampai hangus dan sedikit pun dia tidak akan kesian. Itu makna ghilas. Yang kedua, syidadun, kasar.
Syidad kasar. Kalau ghilas hati. Kalau syidad tindakan, amalan, perbuatan dia. Makna malaikat penjaga neraka ni kalau pukul dia tak lembut, dia akan pukul belasah sampai hancur, sampai patah semua tulang-tulang. Dia tak adalah macam manusia kadang-kadang pukul tak rasa apa-apa pun. Tak. Malaikat ni badan dia besar dan bila dia pukul memang keras, kasar. Kemudian yang ketiga, la ya'sunallah. Mereka tidak pernah ingkar. Ini menakutkan juga sifat yang ketiga malaikat. Makna apa tu? Kalau Allah kata pukul-pukul, Allah kata belasah-belasah, Allah kata campak-campak, Allah kata heret dia heret. Sebab apa? Sebab dia tak pernah derhaka pada Allah. Ini pun menakutkan. Kalau malaikat penjaga neraka, kadang-kadang dia ingkar perintah Allah. Untung ahli neraka. Allah kata pukul 10 kali, dia pukul 5 je. Untung. Tapi tak. Malaikat la ya'suna. Allah kata pukul 1000 kali, dia akan pukul tepat 1000 kali. Kemudian yang keempat ialah ingkar kepada Allah apa yang diperintah. Yang keempat, wa yaf'aluna. Mereka melakukan apa sahaja yang diperintah. Ini tadabbur. Allah sebut 4 sifat. Jadi kita pun kena faham. Kalau sebut 2 dah takut, sebut 3 sepatut kita lagi rasa gerun. Sebut 4 lagi rasa kita takut. Itu makna tadabbur. Dan kita kena bayangkan Allah sedang bercakap dengan kita, bukan dengan orang lain. Allah sedang bercakap dengan kita. Jangan kata kita ni selamat. Sesiapa yang rasa kita selamat daripada azab Allah, selamat daripada neraka, itu bukan orang beriman. Orang beriman, lagi dia beriman, lagi dia beramal soleh, lagi dia takut, lagi dia rasa tak selamat. Itu beza orang beriman dengan orang munafik ataupun orang kafir. Jadi kita kena yakin ayat ni Allah sedang cakap dengan kita, bukan dengan orang lain. Dan saya yang sedang bercakap, sedang mengajar orang lain, saya kena rasa ayat ni juga Allah sedang bercakap dengan saya. Makna kalau anak saya tak solat, saya tak peduli, sebenarnya saya sendiri pun tak selamat daripada neraka, walaupun saya mengajar tadabbur. Kalau saya mengajar tadabbur, anak saya buka aurat, anak saya pakai seluar ketat, saya pun ayat ni Allah nak begitu pada saya, Ustaz Muin, kamu pun tak selamat. Sebab apa? Sebab kamu tak jaga ahli keluarga kamu. Kamu pergi mengajar, kamu pergi berdakwah, tapi ahli keluarga kamu di rumah solat lambat. Ahli keluarga kamu di rumah buang masa, tak baca Quran, tak berzikir. Wahai Ustaz Muin, kamu pun tak selamat. Itu tadabbur. Jadi kita kena rasa kita sedang bercakap dengan Allah, Allah sedang menegur kita. Okey? Jadi ada berapa sifat malaikat penjaga neraka ni? Pertama, Allah dah sebutkan neraka tu begitu panas, dan Nabi sebut dalam hadis lain, neraka ni panas dia berapa kali? 69 kali ganda. Siapa sanggup? Siapa sanggup ni? Api kat dunia, dia letak tangan atas api tu. 1 minit je. Siapa sanggup? Tak ada siapa sanggup. Orang gila pun tak sanggup. Orang waras lagi tak sanggup. Walaupun api kat dunia hanya baru 1 bahagian daripada 70 bahagian api neraka. 1 bahagian je. Pun kita dah tak sanggup. Cuba bayangkan, kalau api kat dunia digandakan 69 kali ganda,
bukan letak tangan ni. Bukan letak tangan tarik, tak. Masuk dalam api, duduk dalam api, dibakar bukan 1 jam, bukan 1 hari. Tapi kalau kafir, kalau munafik, khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Makan pula buah zakum yang bila makan hancur isi perut. Minum pula hamim, air panas yang mendidih. Bila letak kat mulut, kulit muka ni terbakar hangus dan daging dia luruh sebelum air itu masuk ke dalam badan. Siapa sanggup? Sebab itulah orang yang terdebur, orang yang hati dia lembut, bila dengar ayat ni dia boleh menangis, dia boleh pengsan. Sebagaimana saya pernah cerita, seorang salafus salih, bila dia dengar ayat tentang neraka, dia terus pengsan dan mati dalam solat. Tapi orang macam kita ni, hati kita keras. Ayat macam ni tak menjadikan kita menangis. Kalau sekarang kita tak boleh menangis, mungkin sebab ada orang depan orang. Tapi kalau kita baca malam-malam, tak menangis juga, makna hati kita memang keras. Hati kita macam batu. Solat, puasa, habis Ramadan, habis puasa 6, khatam Quran, tadabbur, tapi baca ayat macam ni masih tak menangis. Sedangkan orang sehebat sahabat seperti Umar ibn Khattab, baca ayat tentang azab, boleh menangis, boleh pengsan, boleh sakit. Ya Allah, lembutkanlah hati kita semua. Ya Allah, lembutkanlah hati kita semua supaya kita terkesan dengan ayat-ayat Engkau, Ya Allah. Biarlah air mata kami mudah untuk mengalir bila membaca ayat-ayat tentang azab Engkau. Okey? Jadi Allah nak begitu, api itu panas. Yang kedua, azabnya ialah penjaga neraka. Penjaga neraka ni menakutkan. Kita kadang-kadang penjara okey, tapi penjaga tu kasar. Dah rasa takut dah. Penjara okey, ada bilik, ada tempat, ada tandas, ada tingkap, ada TV, tapi penjaga tu kasar. Silap sikit je pukul belasah. Itu pun menakutkan. Apa ada lagi dua-dua. Tempat pun panas, api, dan penjaga pun lagi kasar, lagi keras. Jadi kepada siapa kita nak minta pertolongan? Nak minta pada penjaga? Tak mungkin. Okey? Jadi pengajaran daripada ayat surah At-Tahrim ni, okey, sekarang saya nak sebut antara pengajaran dia. Okey, pengajaran daripada surah At-Tahrim ialah pertama, pengajaran pertama, tak cukup jaga diri sendiri. Bahkan Islam mewajibkan kita menjaga orang lain, khususnya yang terdekat. Ini pengajaran paling penting dan paling besar. Sebab ramai yang tak faham. Dia solat sorang-sorang, pergi masjid, pergi kelas agama, mengaji Quran, khatam, anak kat rumah tak solat. Sebenarnya tak cukup. Dia orang macam ni dalam bahaya. Dia pergi umrah setiap tahun, setiap kali bulan Ramadan, tapi anaknya keluar rumah buka aurat. Anaknya solat lambat. Ni, Pak Haji ni, Pak Lebay ni tak selamat. Sebab pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat 6, Allah kata, wajib kamu jaga dua-dua serentak. Kalau jaga diri kamu, kamu tak selamat. Okey, pengajaran yang kedua, bila kita jaga, kita kena bayangkan, bila kita jaga isteri kita, jaga anak kita, sebenarnya kita juga menjaga diri kita. Barulah kita bersemangat dan kita tak abaikan anak kita, isteri kita. Kenapa? Sebab isteri aku adalah sebahagian daripada aku. Bila aku tak jaga dia, mana aku tak selamat. Bila aku tak jaga anak, aku dalam bahaya. Kena faham macam tu. Mindset kita, anak dan isteri sebahagian daripada kita. Tak jaga mereka, mana tak jaga diri sendiri. Okey, pengajaran yang ketiga. Matlamat besar hidup di dunia, matlamat paling besar hidup di dunia ialah apa dia?
nak berjaya dalam hidup, nak jadi engineer, nak pastikan anak kita jadi doktor, pakar, nak jadikan anak kita pilot, nak jadikan anak kita pegawai besar, bukan. Matlamat besar dalam hidup di dunia ialah untuk selamatkan diri kita dan anak-anak daripada neraka. Matlamat besar. Sebab itulah tak ada ayat yang mengatakan hantarlah anak kamu ke sekolah, tak ada. Tak ada ayat yang mengatakan jagalah rezeki anak kamu, selamatkan anak kamu daripada kelaparan. Tak ada ayat tu. Tak ada ayat yang mengatakan selamatkan anak-anak kamu daripada kefakiran. Tak ada, tak ada. Yang ada ialah selamatkan diri kamu dan anak kamu daripada neraka. Makna apa tu? Matlamat besar tujuan kehidupan kita ialah nak selamat diri dan anak daripada neraka di akhirat besok. Berapa ramai yang buang masa selamat anak dia daripada lapar. Siapa kita? Siapa kita nak menentukan rezeki anak kita? Siapa kita? Bahkan rezeki kita pun Allah yang menentukan. Jadi ramai mak bapak tak faham. Dia ingat matlamat tanggungjawab mak bapak ialah untuk memastikan anak dia tidak miskin kat dunia. Ramai mak bapak faham ialah untuk memastikan anak dia tidak lapar kat dunia. Salah. Yang menentukan rezeki anak dia lapar atau kenyang bukan mak bapak tapi Allah. Yang menentukan anaknya miskin atau kaya bukan mak bapak tapi Allah. Yang menentukan anak dia berjaya dalam hidup kat dunia bukan mak bapak, Allah. Tapi akan menentukan anaknya selamat daripada api neraka Allah adalah mak bapak, usaha mak bapak dengan izin Allah. Ini ramai yang tersasar ni. Sebab itulah banyak masa dihabiskan oleh mak bapak untuk pastikan anak dia makan, untuk pastikan anak dia kenyang, untuk pastikan anak dia sihat, untuk pastikan anak dia berjaya dalam dunia. Tapi dia tak sanggup ataupun tak ramai mak bapak habiskan masa untuk pastikan anaknya selamat daripada api neraka Allah. Dia tak ada masa nak duduk bersama anak, ajar anak solat. Tak ada masa nak duduk bersama anak, bimbing anak tadabbur Al-Quran. Tak ada masa untuk duduk bersama anak zikir pagi dan petang. Sedangkan itulah matlamat besar tujuan kehidupan. Okey? Ini kena betulkan untuk semualah saya dan semua ibu bapa. Khususnya yang belajar agama, yang belajar tadabbur ni. Minta maaf saya cakap, benda ni sangat penting dan mak bapak ni dalam bahaya. Mak bapak dalam bahaya. Bukan sebab COVID-19. Kalau anak dia didapati dijangkiti wabak COVID-19 tak bahaya sangat kalau anak dia beriman. Tapi kalau anak dia dijauhkan daripada wabak COVID-19 tapi anak dia tak solat, mak bapak dalam bahaya. Bukan anak saja. Anak dia sihat walafiat, jauh daripada wabak COVID-19 tapi anaknya buka aurat. Anak ni sedang dalam bahaya dan mak bapak pun dalam bahaya. Itu yang kita kena faham. Okey, pengajaran yang keempat. Allah nak bagi tahu manusia ni pelik. Manusia memang pelik. Bila dia tak beriman, dia akan buat benda yang pelik. Manusia bila tak beriman, dia akan buat benda yang pelik-pelik semuanya. Apa dia? Kalau anak dia duduk tepi api, dia tarik. Anak dia tengah panas, dia tarik. Dia larang anak dia, jangan berjemur tengah panas. Bila anak dia keluar, dia pastikan bagi payung untuk anak dia jauh daripada panas. Tapi bila anaknya tak solat, dia tak kisah pun. Sedangkan anaknya bila tak solat, akan dibakar dalam neraka, bukan panas matahari. Ini amalan pelik mak bapak ni. Dia hanya takut api kat dunia, dia hanya takut panas kat dunia. Tapi api neraka yang 69 kali ganda, langsung dia tak takut. Sebab itulah, kalau saya tanya soalan, mak bapak, bila anak dia terlepas satu subjek dalam peperiksaan, dengan anaknya terlepas salat subuh, yang mana mak bapak sedih? Anaknya terlepas satu subjek peperiksaan, matematik je.
tidur, kemudian bangun lewat. Sedar-sedar dah pukul 10. Waktu exam dah habis. Yang mana mak bapak lebih sedih, lebih takut? Anaknya terlepas exam satu subjek ataupun anaknya terlepas satu solat? Subhanallah. Kalau terlepas satu subjek, maka dia marah, dia kecoh, dia bagi peringatan, dia bagi warning. Ini masa depan kamu. Siapa wahai ibu? Siapa kamu wahai bapa untuk menentukan masa depan anak di dunia? Itu kerja Allah. Tapi sedihlah kamu bila anak kamu terlepas solat subuh, terlepas solat-solat waktu, bukan sekali, berhari-hari, berbulan-bulan. Kamu tak rasa apa-apa. Sedihlah sebab kamu dalam bahaya, anak kamu pun dalam bahaya. Kamu dan anak kamu tak akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan buat benda pelik. Jangan buat benda pelik. Takut benda yang kecil, tapi tak takut pada benda yang besar dan kekal. Okey, itu antara 4 pengajaran daripada surah At-Tahrim ayat 6. Sekarang sesi yang kedua, kita nak terangkan bagaimana cara nak selamatkan diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka. Pertama, ajarlah anak kita kenal dan cinta Allah. Ini paling asas. Benda paling asas apa dia? Bukan kenal matematik, bukan kenal 3M, membaca, menulis, mengira, tak. Yang paling asas nak selamat diri dan anak daripada neraka, tak membaca pun tak apa, tak tahu menulis pun tak apa, tapi ajarlah mereka kenal Allah. Boleh buka surah. Dalilnya wajib ajar anak kita kenal Allah. Boleh buka surah At-Talaq ayat 12. Surah At-Talaq ayat 12. Sebelum surah At-Tahrim. Okey, jumpa. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Maksudnya Allah yang telah mencipta 7 lapis langit. Dengar. Allah mencipta 7 lapis langit. Wa minal ardi, dan daripada bumi pun mislahunna. Bumi pun Allah cipta seperti langit, iaitu 7 lapis juga. Jadi kalau orang tanya, langit 7 lapis, dalilnya surah Al-Mulk. Bumi pula berapa lapis? 7 lapis juga, dalilnya surah At-Talaq ayat 12. Okey, lepas tu Allah kata apa? Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah menurunkan perintahnya. Allah menurunkan perintahnya di antara langit dan bumi. Untuk apa ni? Ini poin dia. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kamu tahu, supaya kamu kenal bahawa sesungguhnya Allah di atas setiap sesuatu qadirun, maha berkuasa. Jadi poin di sini apa dia? Lita'lamu, supaya kamu tahu, supaya kamu kenal. Kenal apa? Tahu apa ni? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha berkuasa atas setiap sesuatu. Dalil ini menunjukkan setiap orang, diri kita, anak kita, isteri kita wajib kenal Allah. Kenapa dia? Allah ala kulli syai'in qadir. Allah boleh buat apa saja kita nak. Jadi biar kita kenal sampai kita rasa gerun dan takut nak buat maksiat. Kenapa? Allah boleh buat apa saja. Tengok Allah hantar COVID-19, apa berlaku? Satu dunia takut, satu dunia ikut arahan, satu dunia duduk dalam rumah, satu dunia tutup pejabat, satu dunia tutup kedai makan, satu dunia tak pergi ziarah sesiapa, satu dunia tak bersalam dengan orang yang, walaupun orang yang paling disayang. Baru Allah hantar COVID-19.
Kemudian yang kedua, Allah nak apa? Wa annallah qad ahata bikulli syai'in ilma. Yang kedua, Allah nak kita tahu apa dia? Allah ahata, Allah meliputi setiap sesuatu ilmunya. Mana ilmu Allah meliputi segala-galanya. Yang dah lepas, yang sedang berlaku, yang akan berlaku, semua Allah tahu. Tidak ada satu pun yang terkecuali. Ni yang COVID-19 ni Allah dah tahu lama dah. Tertulis di Lauh Mahfuz. Sehingga hari ini 300,000 lebih, hampir 400,000 dah mati. Allah dah tahu lama dah. Sehingga hari ini dah berapa juta? 3 juta lebih kan? Hampir 4 juta yang dijangkiti COVID-19. Allah dah tahu lama dah. Dan berapa banyak lagi akan mati, berapa banyak lagi akan dijangkiti, bila akan habis, semua Allah dah tahu. Bila akan diangkat PKP ni, semua Allah dah tahu. Jadi Allah nak kita betul-betul kenal Allah. Satu, Allah Maha Berkuasa. Yang kedua, ilmu Allah meliputi semua. Kalau kita tahu Allah Maha Berkuasa, kita tak berani lawan Tuhan. Kita tak berani lawan Tuhan. Saya bagi analogi kan. Polis ada kat depan dengan pistolnya. Kita berani tak nak lari? Tak. Kita diam je. Polis kata diam. Polis kata jangan bergerak. Polis kata angkat tangan, kita angkat tangan. Walaupun badan dia lebih kecil daripada kita. Sebab apa? Sebab kita betul-betul kenal dia. Polis tu ada kuasa. Begitulah kita bila kita yakin Allah ada kuasa, dan kuasa Allah jauh lebih besar daripada polis tu. Bahkan polis tu pun di bawah kuasa Allah. Allah boleh bukan ada pistol, tapi Allah boleh kun fayakun. Jadi kita lagi akan tunduk kepada Allah bila kita yakin Allah tu Maha Berkuasa. Yang kedua, bila kita tahu Allah mengetahui segala-gala, kita akan fikir 10 kali nak cakap apa, nak buat apa, nak tengok apa, nak dengar apa. Kenapa? Allah tahu. Walaupun kita duduk sorang-sorang, walaupun kita duduk dalam tempat gelap, walaupun semua tak tahu, tapi Allah Maha mengetahui, menjadikan kita sentiasa mentaati Allah. Ini penting ni. Yang paling asas menjaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada neraka ialah kenal Tuhan. Jadi apa kaitan dengan Allah kata Allah sebut 7 lapis, Allah cipta 7 lapis langit. Allah nak begitu dia hebatlah supaya kita rasa gerun. Kalau Allah kata Allah cipta 7 lapis rumah, satu benda yang biasa manusia pun boleh buat. Allah mencipta bangunan 100 tingkat, biasa je. Tapi bila sebut langit yang tergantung, yang luas, yang terbentang luas, tinggi, dan tak pernah goncang, tak pernah retak, maka Allah nak kita rasa, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Okey? Dan sebab itu juga, ini yang Allah rakamkan kisah Luqman mendidik anak. Cuba buka surah Luqman. Apa yang Luqman ajar pada anaknya sebelum Luqman suruh solat? Sebelum Luqman suruh anaknya solat, apa yang Luqman ajar kepada anaknya? Buka surah Luqman, surah 31, ayat 16. Okey, Allah kata apa? Ya bunayya. Dengar. Kita ingat, yang biasa kita ingat, Luqman suruh anak dia solat. Luqman begitu pada anaknya, jangan syirik. Tapi ada satu benda yang Luqman ajar pada anaknya, iaitu ma'rifatullah. Sebelum Luqman suruh anaknya solat, Luqman suruh anaknya kenal Allah. Rasalah kehebatan Allah. Apa dia? Kata Luqman, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, innaha, sesungguhnya nya tu balik kepada apa? Sama ada kebaikan ataupun kejahatan. Manusia tak lari pada dua je. Kalau dia tak buat benda jahat, dia buat benda baik. Kalau tak buat benda baik, dia akan buat benda yang jahat. Okey? Jadi kata Luqman pada anaknya, sesungguhnya sama ada kejahatan ataupun kebaikan, intaku, sekiranya kejahatan itu ataupun kebaikan itu misqala habbatin, sebesar zarrah.
Makna kebaikan yang kamu buat halus je. Ataupun kejahatan yang kamu buat halus je. Dah halus. Kemudian duduk kat mana ni? Fatakun fi sakhrah. Berada dalam batu. Kita kalau ada kebaikan dalam batu, kita pun tak tahu. Ada emas dalam batu, kita pun tak tahu. Sebab batu tu tak nampakkan, tak transparent. Dan batu tu pejal. Tapi Allah nak beritahu, kalau kamu buat apa-apa saja kejahatan, ataupun apa saja kebaikan, dan hanya sebesar zarah, dan kejahatan tu duduk dalam batu tu, kamu tak nampak. Au fis samawat, ataupun kejahatan yang kamu buat yang kecil sebesar zarah duduk kat langit, kamu tak boleh nak capai pun, apatah lagi nak ambil, nak padam, duduk kat langit. Au fil ardi, ataupun dalam bumi 7 lapis. Bumi 7 lapis. Maka Allah, Luqman cakap apa? Ya'ti bihallah, Allah akan bawa pada hari kiamat nanti. Kenapa? Innallaha latifun khabir. Sebab Allah maha halus ilmunya, maha detail maklumatnya, dan khabir, Allah tahu yang zahir dan yang batin. Apa maksud daripada nasihat Luqman pada anaknya? Apa maksud dia? Apa yang Luqman nak sampaikan? Luqman nak sampaikan ialah akidah. Sebelum kamu salat, kamu wajib kenal Tuhan. Kamu wajib kenal Tuhan. Betapa hebatnya Tuhan. Apa saja kebaikan yang kamu buat, walaupun sebesar zarah, duduk dalam batu ataupun duduk kat langit, Allah akan bawa hadir di akhirat besok. Jadi jangan malas buat kebaikan. Kamu tak akan sia-sia buat kebaikan. Sebab kecil mana pun, walaupun kamu dah lupa, Allah akan bawa di akhirat dan Allah akan balas kalau kamu buat dengan ikhlas. Jangan malas. Jangan berkira untuk buat kebaikan. Manakala kejahatan pula, fikirlah 10 kali kamu nak buat kejahatan, walaupun sebesar zarah. Jangan bila tengok orang kanan kiri tak ada, gelap pula, duduk dalam bilik sorang-sorang dengan telefon, mak bapak pun tak ada, kamu pun buat kejahatan macam-macam. Jangan. Sebab apa? Allah tahu dan Allah akan bawa datang pada hari akhirat. Ini dia panggil akidah kenal Allah. Sebelum ajar anak kita solat. Jadi ramai anak yang tak salat sebab tidak ada akidah ni. Ramai anak yang tak tutup aurat. Minta maaf saya cakap, ramai ni yang datang kelas tadabbur pun kadang-kadang tengok gambar anak dia, Masya Allah. Pakai seluar ketat, kadang-kadang tak tutup aurat. Bergambar pula dengan mak bapak. Macam mana ni mak bapak tadabbur Al-Quran tapi sebenar tak selamat daripada neraka. Mana belum tadabbur. Minta maaf Minta maaf, saya beritahu ni sebab saya tengok dengan mata kepala saya. Banyak, ramai orang belajar agama, ramai orang tadabbur Al-Quran, ramai yang ikut sunnah. Tapi tengok-tengok bergambar dengan anak yang buka aurat, bergambar dengan anak yang pakai seluar ketat. Kadang-kadang keluar rumah dengan anak yang tak menutup aurat. Di mana takwa kamu? Kamu tak takut pada ayat ni ke? Kamu tak takut pada neraka ke? Makna selama ni kamu hanya salat ikut nafsu, bukan kerana takut pada Allah. Kalau betul kamu salat takut pada Allah, jagalah anak kamu. Jagalah anak kamu. Jangan biarkan dia keluar dalam keadaan membuka aurat. Jagalah isteri kamu. Jagalah isteri kamu. Isteri kamu keluar rumah membuka aurat, pakai seluar ketat, bermakeup. Kamu pergi kelas tadabbur, kamu pergi masjid, kamu pergi umrah. Sebenarnya kamu tak akan selamat. Kamu tak akan selamat. Okey? Jadi benda yang paling asas untuk selamatkan diri dan anak-anak kita daripada neraka apa dia? Wajib belajar tauhid, wajib kenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? 3 cara je. 1, tadabbur ayat-ayat Allah satu persatu. Selagi tak tadabbur ayat-ayat Allah, kita tak akan kenal Allah. Mustahil. Mustahil kita kenal dan cinta Allah. Yang kedua, sentiasa berfikir tentang ciptaan Allah. Sebagaimana Allah suruh kita berfikir, tengok langit berulang kali, tengok burung, tengok gajah, tengok unta, tengok gunung, semua tu bila kita memikirkan ciptaan Allah, kita akan kenal Allah. Hebatnya Allah. Yang ketiga, selalu menghayati nama-nama Allah. Sebenar nama Allah itulah menggambarkan Tuhan. Al-Ghafur, sebenar dia maha pengampun. Macam mana dia mengampun manusia?
Manusia jahat macam mana, 60 tahun Allah padam semua, delete semua. Allah Maha Penyayang. Berapa ramai yang kafir yang menentang Allah berpuluh-puluh tahun, Allah bagi sihat, Allah bagi makan, Allah bagi cahaya matahari. Bila keluar cahaya matahari, yang sembah berhala dapat juga cahaya matahari. Bila keluar bulan, yang sembah berhala 50 tahun dapat juga rahmat Allah. Jadi cara ketiga nak kenalkan diri kita, anak-anak kita, isteri kita kepada Allah, iaitu belajar melalui nama-nama Allah. Dia nama Allah tak sama dengan nama manusia. Nama manusia kadang-kadang nama dia lembut. Nama dia lembut tapi perangai dia kasar. Kadang-kadang nama dia Abdul Rahman, hamba yang Maha Penyayang, tapi dia keras hati. Tak sama. Tapi nama Allah semua selari dengan Tuhan. Al-Ghafur, Al-Jabbar, Al-Aziz, Al-Hakim, Ar-Rahim, semua selari dengan nama Allah. Jadi bila kita belajar nama Allah, kita semakin kenal siapa Allah dan kita semakin cinta. Jadi insya-Allah kita akan buat kelas tadabbur Asmaullah Al-Husna. Tadabbur nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang terbaik. Yang disebut 99 sebenarnya nama Allah tu banyak. Kita akan mulakan kelas tadabbur Asmaullah Al-Husna insya-Allah pada hari Sabtu akan datang insya-Allah. Mungkin kita buat 2 minggu sekali lah. Saya pun tak takut nak menghuraikan nama-nama Allah. Sebab apa? Sebab kita tak kenal Allah yang sebenar. Allah saja. Sebab tu nama Allah, Allah sendiri menamakan dirinya. Nabi Muhammad pun tak kenal sepenuhnya Allah. Sebab tu nama Allah bukan Nabi yang bagi. Nama Allah ialah Allah sendiri bagi. Sebab hanya Allah kenal dirinya. Jadi semua nama Allah menggambarkan siapa Tuhan yang sebenarnya. Okey? Yang kedua, cara nak selamatkan diri kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita daripada neraka ialah ajarlah anak kita fardu ain. Ajar fardu ain. Jangan serah pada sekolah. Jangan serah kepada kafar. Sebab tanggungjawab ni Allah cakap ayat ni bukan pada guru, bukan kepada pensyarah, tapi Allah cakap pada mak bapak. Kadang-kadang kita serah anak kita ke sekolah agama, tapi tanggungjawab yang akan disoal besok kita, bukan cikgu. Cikgu akan ditanya tentang anak cikgu, bukan ditanya cikgu tentang anak kita. Jadi jangan, mak bapak jangan lepas tangan. Dia hantar sekolah agama, dia pun tak ajar dah anak dia cara solat yang betul, cara burduk yang betul, ajar tadabbur Al-Quran. Jangan, kamu tak akan lepas. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Semua kamu adalah penjaga dan setiap kamu akan ditanya tentang orang di bawah. Pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya satu persatu, dan lelaki akan ditanya tentang orang di bawahnya, isterinya, anaknya, semua akan ditanya. Dan isteri pula ra'iyah, penjaga, dan akan mas'ulah, akan ditanya tentang orang di bawah, iaitu anak-anak. Sebab tu yang paling menakutkan apa dia? Bila di akhirat besok, lepas titian setirak, ada satu nama tempat qantarah. Tempat ni, kalau mengikut hadis sahih, Allah kata berhenti di situ. Walaupun dah lepas titian setirak, Allah kata berhenti, kemudian Allah sebut di khalayak ramai. Siapa yang kenal lelaki ni? Bila ada orang yang kenal, termasuk isteri ke, anak ke, kawan ke, jiran ke, sahabat ke, kenal, kemudian Allah tanya, kamu ada hak, ada tak hak daripada lelaki ni? Kalau ada hak, tuntut daripada dia sekarang. Jadi orang pertama akan angkat tangan kepada isteri kita. Saya kenal ni, ini suami saya. Dia tak pernah ajar saya solat. Saya nak tuntut hak tu. Maka Allah perintahkan malaikat ambil pahala dia bagi pada isteri. Saya buka aurat, sekali pun dia tak tegur. Bahkan dia yang beli pakaian, yang membuka aurat, dia yang bagi duit. Saya nak tuntut hak tu. Diberi lagi pahala suami kepada isteri. Kemudian habis isteri, anak pula. Anak pula tuntut. Saya kenal bapak saya ni. Dia tak pernah ajar saya solat. Dia tak pernah ajar saya cara berwuduk yang betul. Dia tak pernah ajar saya sunah-sunah Nabi. Dia tak pernah ajar saya pergi kelas tadabbur. Saya nak tuntut. Diberi lagi pahala bapak kepada anak. Mak bapak pula tuntut. Ini anak saya, dia tak pernah hormat saya, dia tak pernah buat kebaikan pada saya. Diberi lagi pahala. Akhirnya bapak ni, suami ni, anak ni jadi bankrupt. Orang yang muflis.
jiran dia lagi, sahabat dia, semua akan tutup. Nama tempat itu Qantarah. Saya tak tahu, saya pun tak tahu selamat ke tak. Sebab tu nak cakap pasal tanggungjawab kepada anak, kepada isteri ni, yang pertama, orang yang bercakap kena buat dulu. Kalau tak, saya yang paling teruk dicela, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Dalam surah Al-Baqarah Allah mencela, adakah patut kamu suruh orang, kamu ajar orang buat baik, suruh orang ajar anak buat baik, tapi kamu sendiri tak suruh anak kamu? Adakah patut? Dan kamu lupa diri kamu. Kamu suruh orang salat, kamu suruh anak kamu salat, kamu tak salat. Kamu suruh anak kamu pergi kelas agama, kamu tak pergi. Kamu suruh anak kamu pergi kafar, kamu tak belajar agama. Adakah patut kamu suruh orang buat baik dan kamu lupa diri kamu? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu baca Al-Quran, kamu faham perintah Allah dan Quran. Afala taqilun, kamu tak berakal ke? Orang yang tak berakal ialah orang yang nak orang lain jadi baik, tapi dia sendiri dibiarkan jadi jahat. Orang yang tak berakal, dia nak anak dia masuk syurga, tapi dia nak masuk neraka. Ini orang tak waras. Jadi Allah akan soal cara nak selamatkan diri kita, anak kita, isteri kita. Yang kedua, ajar mereka fardu ain. Kalau kita tak ada ilmu, pergilah belajar. Bila ada ilmu, ajarlah anak kita. Kadang-kadang kita tak boleh mengajar, bagi link cara solat mengikut sunnah Nabi, cara berwuduk. Berwuduk ni Nabi pernah sebut kepada seorang lelaki, fawailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi buku lali yang tidak mengenai air. Celakalah dan dia akan dimasuk dalam neraka. Jadi kita pernah perhati tak anak kita berwuduk? Kalau dia wuduk tak rata, ada walaupun sebesar ibu jari je, Nabi kata dia akan masuk neraka. Walaupun dia berwuduk 5 kali sehari, walaupun dia jaga solat 5 kali sehari, tapi sebab wuduk dia tak rata air, maka dia akan masuk neraka. Dan punca kita tak ajar, kita pun masuk neraka juga. Sebab kita tak jaga diri dan tak jaga anak. Ada hadis Nabi kata pencuri yang paling jahat ialah orang yang mencuri ketika solat. Sahabat bertanya, macam mana dia mencuri ketika solat? Rukuknya tak betul, sujud tak betul. Kita ajar tak anak kita ni cara rukuk betul, cara sujud yang betul, sehingga anak kita tak dipanggil pencuri paling jahat. Berapa ramai anak yang rukuk dan sujud macam ayam patu. Maka Nabi kata pencuri paling jahat. Kita pergi belajar tadabbur, kita pergi masjid, kita pergi umrah, tapi anak kita pencuri paling jahat. Puncanya kita tak ajar. Ada satu hadis, seorang lelaki solat 60 tahun. Solat 60 tahun. 60 tahun. Bila dilihat oleh seorang sahabat, sahabat bertanya, berapa lama dah kamu solat macam ni? Lelaki ni menjawab, aku dah solat 60 tahun. Maka sahabat beritahu, kalau kamu mati dalam solat ni, kamu bukan mati dalam Islam. Subhanallah, 60 tahun. Satu solat tak diterima. Sebab apa? Sebab solat tak sama dengan solat Nabi. Kenapa? Sebab tak belajar, mak bapak tak ajar. Macam mana kita nak jawab depan Allah ni? Kita dah belajar agama, tapi kita tak ajar anak kita. Solat lintang pukan, rukuk tak betul, sujud tak betul. Kalau 60 tahun, ini zaman siapa ni? Tabi'in. Tak jauh daripada Nabi ni. Tak jauh daripada zaman Nabi, tabi'in. 60 tahun satu solat tak diterima. Cuba bayangkan anak kita solat sekarang, tak sampai 60 tahun pun, baru 10 tahun. Dan jarak antara kita dengan zaman Nabi dah lagi jauh. Makna apa? Lagi kemungkinan solat anak kita tak diterima kalau tak belajar betul-betul cara solat Nabi. Sebab itulah Allah puji Nabi Ismail. Semua para nabi lah, tapi Allah puji khusus Nabi Ismail. Dia seorang nabi, seorang rasul, sadiqal wa'di, yang membenarkan janji Allah. Allah puji. Tapi tahu tak apa amalan yang sangat terbaik yang dilakukan oleh Nabi Ismail AS, sehingga Allah sebut dalam Al-Quran? Apa tak amalan itu? Biasa para nabi lain Allah sebut kisah dakwah mereka,
Tapi Nabi Ismail ni Allah sebut satu amalan dia yang Allah puji. Tahu tak apa dia? Siapa tahu? Siapa tahu? Amalan yang dilakukan oleh Nabi Ismail AS sehingga Allah rakam dan Allah puji dalam Quran. Semua dah tadabbur ayat ni. Ada jawapan? Ustaz, bagaimana pula? Itu soalan. Jawapan. Jangan bagi soalan, saya nak jawapan. Soalan dia, apakah amalan Nabi Ismail AS yang Allah rakam dan Allah puji dalam Al-Quran? Okey, Nur Amansyah. Nabi Ismail suruh keluarganya solat. Subhanallah. Betul. Buka surah Maryam ayat 55. Buka surah Maryam ayat 54 dan 55. Surah Maryam ayat 54 dan 55. Surah 19 Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wazkur fil kitab. Sebutlah di dalam kitab. Allah suruh Nabi sebutlah, ingatlah. Ingat apa? Kisah dalam Al-Quran, ingatlah kisah Nabi Ismail AS. Kenapa kena ingat? Kenapa kena sebut? Sebab innahu kana sadiqal wa'di. Sebab kelebihan Nabi Ismail apa dah? Sadiqal wa'di. Dia sangat membenarkan semua janji Allah. Sangat membenarkan semua janji Allah. Dan Allah puji lagi, wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Tapi lepas tu Allah sebut apa? Ini rasul, nabi ni, manusia paling mulia, paling hebat, paling dekat dengan Allah. Tapi apa kerja dia yang Allah puji ni? Wa kana ya'muru ahlahu bis-salah. Dia selalu suruh anaknya solat. Subhanallah. Hebatnya. Kerja apa ni? Kerja apa hebat? Bukan engineer, bukan doktor, bukan arkitek, bukan pensyarah, bukan doktor pakar. Kerja yang hebat yang Allah puji yang dilakukan oleh Nabi Ismail ialah sentiasa menyuruh anaknya solat. Boleh faham tak? Jadi kerja suruh anak solat jangan pandang enteng. Jangan pandang remeh. Kadang-kadang kita pergi solat, anak tak solat kita tak kisah. Jangan. Kerja suruh anak solat, kerja para Nabi. Kerja yang hebat, kerja yang besar. Sehingga Allah puji khusus Nabi Ismail. Jadi jangan putus asa. Jangan tak sabar bila suruh anak untuk solat. Sebab apa? Ingat, ini kerja mulia. Anak tak nak solat itu masalah dia. Tapi jangan sebab dia tak solat, sebab kita dah nak marah sangat, kita pun tinggal kerja mulia. Jangan. Habis nak buat macam mana? Anak tak solat, suruh tak solat, suruh solat lambat. Buka surah At-Taha. Buka surah Taha ayat 132. Surah Taha 132. Okey, Allah kata apa? Wa amur ahlaka bis-salah. Yang tadi khas untuk Nabi Ismail. Yang ini umum. Allah perintah pada umum. Siapa yang mengaku beriman, tugas besar kamu, tugas utama kamu, khususnya dalam misi nak selamatkan diri kamu dan keluarga daripada neraka, apa dia? Wa amur ahlaka bis-salah. Suruhlah anak kamu, ahli keluarga kamu salat. Jadi kerja suruh anak salat bukan kerja sunat.
Bukan kerja enteng, bukan kerja kecil. Kerja besar, kerja wajib, kerja mulia. Suruhlah anak kamu solat. Habis tu kalau dia tak solat juga, Allah kata apa? Wastabir 'alaiha. Sabar. Beza dalam bahasa Arab, wasbir dengan wastabir. Biasa kita dengar ayat wasbir, sabarlah. Tapi yang ni tak, wastabir. Apa beza dia? Wasbir ni kita seorang-seorang sabar. Wastabir bila kita berdepan dengan orang, maka kesabaran perlu kita tingkatkan. Beza, kita nak sabar untuk solat. Sabar tu biasa je. Tapi bila kita suruh anak solat, anak tak nak solat, berhari-hari, bertahun-tahun, sabar tu luar biasa. Maka Allah guna perkataan wastabir. Tingkatkan kesabaran kamu. Tingkatkan kesabaran kamu. Ya Allah. Jadi amat rugi, amat malang orang yang suruh anak solat, bila anak degil dia tinggal. Amat malang. Kenapa? Sebab dia adalah orang yang tak sabar. Dan manusia paling rugi, manusia tak sabar. Sebab syarat nak masuk syurga ialah sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Bila kamu tak sabar, Allah tak bersama kamu. Allah tak akan bersama kamu. Bila anak tak salat, jangan maki. Ada satu kisah. Seorang anak, saya dengar satu ceramah daripada Syekh Arab. Anak dia ni jahat, buat maksiat, macam-macam. Bukan setakat dia buat maksiat, kemungkaran. Dia ajak pula kawan-kawan. Dia penjana maksiat. Sehingga mak bapak dia ni terlalu sedih, dan mak bapak dia halau dia keluar daripada rumah, dan mak bapak dia doa tak baik. Semoga mati, semoga Allah, macam-macam. Tapi bila seorang syekh dengar, syekh ni nasihat kepada bapak, kamu nak tak anak kamu masuk neraka? Tak nak. Kalau tak nak, kenapa kamu doa tak baik pada dia? Mana ada mak bapak nak anak dia dicampak dalam api? Kalau kat dunia, campak api kat dunia pun kamu tak sanggup, macam mana kamu nak anak kamu dicampak dalam api yang kekal? Macam mana? Di mana rahmat kamu sebagai ibu bapa? Tak, doalah kebaikan untuk dia, jahat macam mana pun. Maka bapa ni dengan nasihat, dia pun berdoa yang baik. Doa dan dia sabar. Senjata paling kuat untuk mengubah keadaan, sabar. Kadang-kadang suruh solat tapi tak sabar, hancur. Kadang-kadang sabar tapi tak suruh solat, sabar je. Tengok apa Allah nak tentukan. Itu pun salah. Jadi dia pun doa. Dah lama sampai anak dia dituduh, ditangkap dan dipenjara 7 tahun. Tapi dia sabar, dia dengar nasihat syekh, dia sabar, dia berdoa je. Yang baik-baik je. Sebelum ni macam-macam, dia laknat, dia kutuk anak dia. Sampai satu masa dia duduk di masjid, ada seorang lelaki datang berjanggut, muka bercahaya, cium kepala dia. Dia pun tengok, dia tak kenal sebab dah berubah. Lepas tu lelaki ni cium tangan dia, dia tarik tangan dia. Sebab bapak ni kata, siapa kamu? Kenapa nak cium tangan aku? Dia kata, aku adalah anak kamu bandar. Mula-mula tu dia kata, semoga Allah tak menghidupkan kamu. Sebab penderitaan mak bapak hasil anak yang jahat tu terlalu pedih. Sehingga dia rasa macam, kalau boleh dia tak nak jumpa, biarlah anak dia mati. Sebab anak dia sebelum ni terlalu jahat. Tapi bila tengok muka cahaya anak dia, dia pun bersyukur, dia sujud, kemudian balik begitu mak dia, akhirnya anak dia menjadi orang terbaik. Dulu ajak orang masuk neraka, sekarang anaknya mengajak orang masuk syurga. Anak dia jadi mudir mahat tahfiz Al-Quran. Hasil daripada apa? Hasil daripada apa? Sabar. Jadi jangan suruh anak solat, lepas tu pukul. Tak boleh. Kalau nak pukul anak, ingat Nabi kata apa? Ajar anak kamu solat ketika umur 7 tahun. Dan pukul bila? Umur 10. Jadi ketika umur 8 tahun jangan pukul. 9 tahun tak solat, jangan pukul. Dengar arahan Nabi. Siapa pukul anak bukan mengikut perintah Nabi, anaknya akan rusak, dia pun akan rusak. Umur 7 tahun jangan pukul, 8 tahun jangan pukul. Bahkan ulama kata apa? Anak mencuri jangan pukul. Anak biadab jangan pukul. Satu je pukul anak bila anak tak solat. Dan ketika anak berumur 10 tahun. Kalau kamu betul pukul anak ikut arahan Nabi, iaitu pukul sebab tak solat,
Yang kedua ketika umur 10 tahun. Dan yang ketiga setelah kamu ajar solat 3 tahun, insya-Allah anak kamu tak akan mencuri. Anak kamu tak akan bercakap bohong. Sebab kamu didik anak kamu ikut arahan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai mak bapak, anak tak solat, anak tak pergi sekolah, dia pukul. Anak tak pergi exam, dia pukul. Anak cakap bohong, dia pukul. Anak tak solat, dia tak buat apa-apa. Ini bapa jahanam. Bapa yang akan menjahanamkan anak. Bapa yang tak selamat daripada neraka dan ahli keluarganya pun sama. Okey? Sebab tu ayat surah Taha ayat 132, Allah pesan apa di hujung? La nas'aluka rizqa. Kami tak minta rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk. Kami yang bagi rezeki. Tengok Allah nak betulkan. Ramai mak bapa hantar anak ke sekolah nak memikir, sebab apa? Memikirkan rezeki anak. Anak kalau tak pergi sekolah, kamu susah dapat rezeki, susah dapat kerja, gelap masa depan. Maka dia pun hantar anak ke sekolah, tapi dia tak suruh anak dia solat. Yang Allah suruh, yang Allah perintah dia tak buat. Apa dia? Suruh anak solat, ajar anak solat. Yang tu dia tak buat. Yang dia buat apa dah? Ya Allah jamin. Apa dia? Allah dah jamin rezeki. Yang tu yang dia risau. Sebab tu di hujung Allah kata apa? Wal aqibatu lil muttaqin. Wal aqibatu lit taqwa. Kesudahan yang baik bukan anak yang berjaya menjadi doktor. Kesudahan yang baik bukan anak yang berjaya jadi pakar. Kesudahan yang baik bukan anak yang berjaya jadi arkitek. Kesudahan yang baik ialah anak yang bertakwa kepada Allah. Ya Allah. Berapa banyak mak bapak habiskan masa, habiskan duit untuk jadikan anaknya seorang doktor, seorang arkitek, seorang yang berjaya, seorang ahli perniagaan. Tapi sebenarnya itulah kesudahan yang celaka. Sebab anak dia tak bertakwa kepada Allah. Saya bagi analogi kan. Analogi ayat ni, Allah kata pada mak bapak suruh anak salat. Yang kedua, sabar. Yang ketiga, rezeki aku jamin. Dan kesudahan yang terbaik untuk diri kamu dan anak, bila kamu bertakwa dan anak kamu bertakwa. Itulah projek mega yang paling penting dalam hidup satu keluarga. Iaitu menjadikan dirinya, anak-anaknya bertakwa dan selamat daripada api neraka. Itulah projek mega. Jadi doktor, projek kecil je. Jadi arkitek, projek kecil je. Anak berjaya menjadi angkasawan ke, projek terlalu kecil. Projek paling besar ialah kamu jadikan diri kamu, jadikan anak kamu, keluarga kamu orang yang bertakwa. Itulah projek mega yang boleh selamatkan kamu daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi analoginya macam ni. Allah suruh solat kan? Allah suruh anak kita, Allah suruh kita supaya suruh anak kita solat. Dan Allah suruh kita sabar dalam mendidik. Bukan setakat suruh tapi tak sabar. Kemudian Allah kata, rezeki kami jamin. Tapi manusia terbalikkan, yang rezeki Allah jamin, yang ni dia suruh anak pergi belajar, cari rezeki. Kalau tak, dapat gelap masa depan kamu. Tapi yang Allah suruh, dia abaikan. Dia tak suruh anak dia solat, dia tak ajar anak dia solat. Analogi dia macam ni. Anak dia nak pergi ke laut. Anak dia tak pandai berenang, laut tu luas. Dan bahaya di laut tu sangat besar dan sangat banyak. Laut yang luas, dalam, ada ikan paus, ada buaya. Buaya tak ada kan kat laut. Yang kat darat ni tak ada apa. Anak dia boleh berjalan. Sebab darat, tak ada bahaya, tengah-tengah bandar. Maka mak bapak buat apa? Mak bapak ajar anak dia berjalan di darat. Walaupun dia tahu anak dia akan pergi ke laut dan tak pandai berenang, tapi mak bapak tak ajar anak dia berenang. Yang dia ajar apa dia? Yang memang dijamin anak dia memang boleh berjalan, memang akan pandai berjalan walaupun tak diajar. Yang tu yang habis masa dia ajar anak dia berjalan, yang dijamin oleh Allah. Yang itulah maksud. Allah suruh kamu solat dan suruh kamu ajar anak kamu solat dan suruh kamu sabar. Yang tu kamu tak buat. Itu macam pergi ke laut lah, tapi tak pandai berenang. Kamu tak ajar anak kamu berenang. Yang Allah kata, rezeki aku jamin. Yang tu yang kamu risau. Apa dia? Berjalan.
berjalan di atas darat. Yang tu mak bapak habis masa, pulun habis, duit pun habis, semata-mata nak mengajar anak dia berjalan di atas darat yang tak ada bahaya pun. Boleh faham? Jadi jangan terbalikkan perintah Allah. Jangan terbalikkan perintah Allah. Sebab itulah bila kita ikut perintah Allah, semua terjamin. Dunia adalah milik kita. Dunia adalah milik kita. Sebab Allah bersama kita. Okey. Ada banyak lagi ni. Baru 2 kan. Langkah untuk menjaga diri. Saya nak sebut ringkas. Yang ketiga, selalu cerita pasal akhirat dan nikmat syurga kepada anak-anak. Yang ketiga, selalu cerita pasal akhirat, nikmat-nikmat syurga, nikmat dalam syurga kepada anak. Supaya apa? Supaya akhirnya anak ni terliur, teringin, teruja untuk masuk syurga. Dalam kepala dia asyik fikir akhirat aja. Caranya kita kena selalu cerita pasal akhirat. Yang anak kita malas solat, tak terfikir nak masuk syurga, tak terfikir nak buat ibadat. Sebab apa? Dalam kepala dia cerita dunia setiap hari. Buka handphone dunia, buka TV dunia, mak bapak cakap dunia. Cuti je bawa anak berjalan. Nak mengajar, mak bapak yang mengajar anak supaya seronok dengan dunia. Tapi tak terfikir dan tak teringin pun untuk akhirat. Jadi mak bapak yang salah. Macam mana saya nak ajar ustaz? Saya tak tahu cerita. Belajarlah wahai mak bapak. Kamu boleh belajar macam-macam sampai naik pangkat hebat. Tapi semuanya urusan dunia. Untuk sementara, kenapa kamu tak boleh belajar tentang akhirat? Untuk urusan akhirat yang kekal abadi. Dan untuk selamatkan diri dan anak-anak kamu daripada neraka. Jadi banyak cerita akhirat kepada anak-anak. Ambil masa 10 minit ke, 20 minit ke, lepas subuh ke, lepas maghrib ke, cerita satu cerita pasal akhirat. Nikmat dalam syurga. Kemudian yang kelima, yang keempat, ajar sirah Nabi dan sunnah Nabi. Ajar, nak selamat diri dan anak-anak, ajar sirah Nabi. Sampai anak kita kenal Nabi dan cinta Nabi. Bila kenal dan cinta, dia nak ikut Nabi. Daripada situ dia akan belajar sunnah Nabi. Cara bangun, cara nak tidur, cara nak pakai baju, cara nak masuk keluar bilik air, cara nak keluar masuk rumah, cara nak pergi ke masjid, cara naik kenderaan, bila hujan, bila petir, semua doa yang Nabi amalkan dia belajar. Sebab apa? Sebab dia kenal, dia cinta. Bila kenal, dia cinta, dia nak ikut Nabi. Selagi tak kenal, selagi tak cinta, ajarlah sunnah Nabi, dia tak akan teringin. Yang keempat, ajarlah. Yang kelima, ceritalah sejarah para sahabat ahli syurga. Kenapa? Kenapa kena cerita para sahabat? Sebab mereka ahli syurga. Bila ahli syurga, patut kita ikut. Janganlah anak-anak kita hanya kenal Abu Bakar dan Umar aja. 10 yang digembirakan, yang diberitahu oleh Nabi sebagai ahli syurga, anak kita tak tahu. Kecuali Abu Bakar dan Umar. Ceritalah Mus'ab bin Umair, ceritalah Utsman bin Affan, ceritalah Bilal. Supaya cerita-cerita sahabat ni ada dalam kepala mereka dan jadi panduan. Jangan anak kita cinta pada pemain bola sepak, cinta pada pelakon, cinta pada penyanyi, ya Allah. Sahabat langsung tak cinta. Yang keenam, buatlah contoh terbaik. Jangan kita suruh pada anak tapi kita tak buat contoh. Suruh anak baca Quran, kita tak ada masa nak baca Quran. Suruh anak pergi kelas tadabbur, kita tak pergi kelas tadabbur. Suruh anak zikir pagi dan petang, kita asyik tertidur masa zikir. Suruh anak baca Quran setiap hari, kita kadang-kadang baca, jangan jadi macam Bani Israel, suruh anak buat baik tapi dia sendiri tak buat baik. Yang ketujuh, pastikan makanan kita dan anak-anak kita makanan halal. Kadang-kadang makanan haram menjadi penyebab hati keras. Ada mak bapak kerja curi tulang, mana sebahagian gaji dia duit haram. Pergi pukul 8 tapi dia masuk office pukul 9. Kadang-kadang tengah bekerja, dia buat kerja orang lain. Kadang-kadang dia buat bisnes online. Maka hasil pendapatan dia ada campur. Kadang-kadang 5% dia termasuk tu adalah haram. Yang tu dia bagi makan pada anak. Menyebabkan hati anak jadi keras. Akhlak anak jadi buruk. Yang ke-8, pemantauan. Kena ada pemantauan. Pastikan anak kita, kita sendiri kena ada banyak masa dengan anak-anak. Kalau kita nak pantau dia, mak bapak wajib bagi masa lebih daripada anak-anak. Jangan
Keluar pagi tak jumpa anak, balik malam pun anak dah tidur. Itu haram. Haram bagi mak bapak. Macam mana kamu nak selamatkan anak kamu? Kamu tak jumpa pun 1 hari, 2 hari, 3 hari. Kena banyakkan masa. Jangan banyak berjalan. Kurangkan kerja pejabat. Banyak duduk kat rumah, duduk dengan anak, bersemban. Daripada situ kita boleh tahu hayati permasalahan anak kita. Kita boleh pantau apa dia buat. Kita boleh tahu siapa kawan dia. Yang ke-9, jauhkan sebab-sebab anak kita terjerumus ke dalam maksiat. Seperti handphone, pastikan kita pantau. Laptop dia selalu pantau, selalu cek. Sebab manhaj yang terbaik ialah wala taqrabu. Jangan dah kena baru tergadah. Terantuk baru tergadah. Tak. Manhaj yang Allah ajar kita ialah wala taqrabu. Halang sebelum berlaku. Halang sebelum berlaku. Jangan biarkan anak kita berkawan dengan semua orang. Pilih. Jangan anak kita bebas guna handphone ataupun laptop. Pantaulah. Sebab kalau kita tak pantau, sebenarnya kita dalam bahaya. Anak kita tak selamat, kita pun tak selamat. Okey, lebih kurang 9 langkah-langkah untuk kita selamat diri kita dan keluarga daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup setakat tu. Soalan banyak sangat ni. Banyak soalan. Soalan ni boleh tak tangguh ataupun tanya dalam grup Telegram. Nanti saya jawab satu-satulah. Sebab sekarang dah masa habis. Masa dah terlebih dah. Saya pun ada hal. Okey, minta maaf. Semua soalan saya tangguh. Kita jawab akan datang. Okey, kelas akan datang ialah besok. Kelas besok pukul 10.30. Kita sambung tadabbur surah Al-Jum'ah dan huraian syarah Bulughul Maram, insya-Allah. Sekian, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.